Anggota Kabinet perlu terus laksana tugas selesai masalah rakyat. ROS diarah pantau secara rawak pertubuhan berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua anggota Kabinet termasuk yang baru dilantik, mereka tiada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Dalam catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata anggota Kabinet dan kerajaan juga dituntut untuk menoktahkan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Perkara itu antara yang disampaikan beliau dalam mesyuarat pertama Kabinet baharu Jemaah Menteri pagi tadi. Dalam mesyuarat itu, Perdana Menteri menekankan tentang bidang tugas baharu setiap kementerian. Mesyuarat juga mengutus penghargaan buat mantan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar atas sumbangan yang telah diberikan. Datuk Seri Anwar turut berpesan agar tumpuan dan keutamaan kini mesti lebih terarah dan pantas dalam usaha menterjemah cita dan nurani rakyat. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS diarahkan menyediakan laporan mengenai status ketidakpatuhan pertubuhan termasuk terlibat dalam aktiviti haram. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ROS juga diarah melaksanakan pemantauan secara rawak terhadap pertubuhan berdaftar. Kaedahnya adalah pemantauan secara random terhadap satuan. Gunanya bagi mengelak pertama nak pastikan kepatuhan sesebuah pertubuhan itu dengan Undang-Undang Tubuh dan dengan Akta Pertubuhan 1966. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai langkah berjaga-jaga supaya jangan pertubuhan yang berdaftar itu dijadikan platform untuk aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang. Seumpama cuci wang misalnya, ataupun membiayai kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai mengancam keselamatan. Datuk Seri Saifuddin ditemui media selepas majlis penyerahan replika cek Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti di Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah ROS, Datuk Muhammad Zulfikar Ahmad. Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan sebanyak 54,642 pertubuhan dibatalkan sejak tahun 1966. ROS telah melaksanakan proses tapisan ketat terhadap permohonan pendaftaran sejak 3 tahun lepas dalam memastikan pertubuhan berdaftar menjalankan kegiatan memanfaatkan ahli dan menunjukkan pematuhan tinggi kepada undang-undang. Sementara itu, Datuk Muhammad Zulfikar berkata, ROS telah melakukan pemeriksaan terhadap 1,118 pertubuhan berdaftar sehingga 10 Disember. Sebanyak 26% pertubuhan didapati melanggar undang-undang tubuh atau perlembagaan pertubuhan. Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kini diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mesyuarat Jemaah Menteri turut membincangkan mengenai agensi-agensi yang diletak di bawah Kementerian Komunikasi dan di bawah Kementerian Digital. Bersama kementerian ialah bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA, Jabatan Penerangan JAPEN, Jabatan Penyiaran termasuk RTM, FINAS, MCMC dan My Creative Ventures. Ada satu agensi yang telah dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi iaitu JKOM. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, MyNIC Berhad dan Jabatan Perlindungan Data Pribadi akan dipindahkan ke Kementerian Digital yang diterajui Gobing Sing Dio. Manakala Digital Nasional Berhad DNB masih dalam perbincangan dan akan diputuskan kemudian. Proses pembentukan Kementerian Digital sedang berjalan dan ia bakal ditempatkan di Menara Usahawan di Putrajaya. Rombakan Kabinet menyaksikan perubahan portfolio dan muka baharu bagi beberapa kementerian. Mereka mula bertugas hari ini.
Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani memulakan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Beliau diiringi timbalannya, Datuk Chan Fung Chin, mengimbas kad perakam waktu. Datuk Seri Johari optimis untuk terus memperkukuh hubungan dan kerjasama dengan seluruh pemain industri. Steven Sim Chee Kiong mulakan tugas rasminya sebagai Menteri Sumber Manusia. Steven Sim dilantik menggantikan V. Sivakumar. Turut memulakan tugas rasmi Timbalan Menterinya Datuk Abdul Rahman Muhammad. Turut memulakan khidmat Datuk Muhammad Yusof Abdal selaku Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Baharu. Ketibaannya diiringi bekas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arthur Joseph Kurup. Datuk Muhammad Yusof yang juga ahli Parlimen Lahad Datu sebelum ini merupakan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dr. Zulkifli Hassan pula mula bertugas sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kehadiran beliau disambut barisan pengurusan tertinggi dan ketua-ketua bahagian JAKIM. Dr. Zulkifli bersedia menggalas tanggungjawab membawa perubahan dan naratif baharu terhadap usaha yang dilakukan kementerian. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kini kembali menggalas tugas Menteri Kesihatan. Hari pertamanya dimulakan dengan pembentangan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 di Dewan Negara. Beliau kemudian ke kementeriannya di Putrajaya. Sebanyak 1% kota program perumahan rakyat PPR diberikan kepada golongan OKU selain keutamaan bagi menghuni tingkat bawah. Komitmen dizahirkan demi membela nasib rakyat dengan menyediakan inisiatif pembiayaan untuk menggalakkan pemilikan rumah termasuk bagi golongan berkenaan. Bagi tujuan ini, Tuan Yang Di-Pertua, pembiayaan bagi pembelian rumah pertama, kerajaan menyediakan inisiatif iBiaya yang menyediakan jaminan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan. Inisiatif SJKP ini telah pun menyediakan jaminan pembiayaan bagi pembelian rumah pertama bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap ataupun tidak ada penyata gaji seperti mana golongan gig ekonomi dan juga termasuklah rakan-rakan kita orang kurang upaya. Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP sedia jaminan RM5 bilion nilai pinjaman dan inisiatif ditambah baik menerusi pengumuman ekonomi madani dengan tambahan jaminan pembiayaan sehingga RM5 bilion. Program Jualan Rahmah Bergerak telah menjelajah ke 1,873 lokasi di seluruh negara setakat 11 Disember dan di Sabah melibatkan 40 lokasi, Sarawak 25 dan Labuan sebanyak 2 lokasi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh berkata, kehadiran pengunjung direkodkan berjumlah 1.5 juta orang. Kajian impak program turut dilaksana. Dan daripada 1,600 tersebut, kita dapati bahawa 73% responden bersetuju inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup mereka. 81 responden atau majoriti responden mengatakan mereka berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah. Dan 64% responden menyatakan Jualan Rahmah Bergerak telah memberi impak terus kepada mereka. Jabatan Perangkaan DOSM tingkat kerjasama dengan Komuniti Statistik Asia dan Pasifik untuk mengembangkan program dan aktiviti pembinaan kapasiti statistik khususnya dalam melaksanakan dan memantau agenda pembangunan Mampan 2030. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata DOSM memudahkan pembangunan, promosi dan perkongsian amalan dan pengetahuan statistik terbaik merentas komuniti statistik global untuk memajukan agenda global. DOSM merupakan anggota Majlis Pentadbiran Institut Statistik Asia dan Pasifik GCSIAP. Subsequently, the 18 seminar contribution to the success of the Statistical Institute. Kita ingin berbincang bagaimana penggunaan teknologi
dalam penyusunan statistik ini akan membantu mempercepatkan dan menggunakan kita panggil big data, data-data yang tidak berstruktur yang boleh digunakan menggunakan kepakaran artificial intelligence, menggunakan style image. Ini sebenarnya di kalangan negara-negara Asia Pasifik dan dunia ada yang agak ke depan, ada juga yang mungkin memerlukan bimbingan. Jadi dengan adanya platform begini dan menggunakan perancangan jangka sederhana, jangka panjang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi ke-19 GCSRAP dan seminar pengurusan ke-18 Ketua Pejabat Perangkaan Kebangsaan NSOS di Asia Pasifik. Sementara itu, beliau berharap kerjasama antara negara ahli dapat terus diperkukuhkan lagi menerusi perkongsian kepakaran. Kita mensasarkan supaya akan ada satu komitmen bersama antaranya untuk kita saling menyediakan perkongsian kepakaran antara negara-negara ahli, dan di konteks Malaysia kita ada Institut Latihan Statistik yang mana kita menawarkan kemudahan logistik in-kind kepada para peserta. Seminar berlangsung 3 hari melibatkan 97 perwakilan dari negara-negara anggota Asia dan Pasifik yang diketuai ahli GC dari Jepun, Bangladesh, China, India, Filipina, Republik Korea, Thailand dan Vietnam. Seminar turut dihadiri Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan, Datuk Nur Azmi Dirun. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEFCOM) menjangkakan peningkatan sehingga 58% trafik penumpang udara tahun ini. Rekod penumpang berkembang secara konsisten dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 7.6% kepada 69.9 juta penumpang setakat Oktober. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ataupun MEFCOM telah menyemak naik ramalan trafik penumpang udara pada tahun ini daripada antara 74.6 juta hingga 80.8 juta kepada antara 84.5 juta hingga 86.5 juta. Ini bersamaan dengan antara 54% hingga 58% peningkatan daripada tahun 2022. Dalam hubungan ini, trafik penumpang dijangkakan pulih ke tahap 2019, iaitu pra-COVID pada tahun 2024 ini. Permohonan hak trafik udara ATR turut meningkat 87.8% bagi laluan antarabangsa sebanyak 77 berbanding 41 tahun lalu. Bagi laluan domestik, peningkatan sebanyak 154.5% daripada 11 kepada 28 permohonan bagi tempoh sama. Produk beras adan dan kopi beras yang sinonim dengan masyarakat Lun Bawang di Tanah Tinggi Utara Sarawak berpotensi untuk dikomersialkan. Di bawah projek Towards Uplifting Lives Program atau TULIP, Petronas tampil mengangkat produk tempatan itu yang dijenamakan sebagai Linawa diinspirasi daripada bahasa Lun Bawang yang bermaksud sumber. Linawa inisiatif Petronas dengan kerjasama Yayasan Hasanah, Universiti Teknologi Petronas UTP, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dan Peduli Ihsan. Produk Linawa meliputi hasil pertanian seperti beras adan, kopi adan Arabica dan kopi panggang Arabica yang diusahakan secara mampan dan organik oleh masyarakat Lun Bawang di Tanah Tinggi Lawas iaitu di Long Sukang, Long Luping dan beberapa kampung sekitarnya.
Now, I must say that this is very unique to Lawas. It's a grassroots innovation and then verified by Mardi. And Beras Adan is very special because of the location of the cultivation of the paddy. Because it's highland and then the water comes from the mountains, the air terjun, very fresh into the sawah padi, and then they also do not use chemicals for their production house. Mechanization is also very limited. Di kawasan projek Tulip Petronas, terdapat penemuan yang amat berharga iaitu tanaman kopi Arabica yang jarang ditemukan namun mempunyai permintaan yang tinggi. Melalui penyelidikan, beras adan yang mempunyai 3 jenis variety iaitu adan putih, merah dan hitam apabila dicampur bersama biji kopi Arabica dapat menghasilkan nutrisi yang tinggi dan amat tinggi antioksida. Produk kopi beras itu diyakini setanding jenama kopi lain. Petronas mula membangunkan jenama Linawa pada 2022 dengan ujian perintis produk dijalankan pada November lepas. Melalui projek Tulip, Mardi membangunkan fasiliti pengeluaran produk Linawa yang dikendalikan Koperasi Long Sukang. Dengan adanya production house ni memang kita berharap semua raw material ada demand untuk plantation itu lebih banyak lagi lah. Jadi local community boleh tanam lebih lagi kopi dan juga beras lah. Jadi itu di antara usaha kita untuk membangunkan produk-produk ataupun raw material macam beras adan, kopi Arabica daripada kawasan Long Sukang di Laos. Lebih menarik, kopi panggang Arabica tanpa bahan kimia turut dihasilkan sebagai produk minuman organik. Asalnya dulu dia orang packaging padi tu dalam bukan packaging beras tu dalam bentuk yang mungkin simple kan. Sekarang dia lebih kepada upmarket punya value lah. Selain produk tu, kita bangunkan juga yang sebenarnya minuman kopi beras ni bukan yang barulah. Memang terkenal dekat kawasan Long Sukang tu lah. Jadi kita bangunkan apa kata kalau kita bangunkan produk dalam bentuk ready to eat, ready to drink. Jadi dia convenient untuk bukan saja untuk penduduk di sana tapi kita boleh bangunkan pasarkan di global lagi lah seperti yang dirancang oleh Petronas dan juga UDP. Ya. Penglibatan penduduk kampung baik, penerimaan diorang baik dan diorang mengharapkan sesuatu yang begini supaya hasil tani diorang dapat dijual dengan mudah. Projek Tulip Petronas diyakini mampu memberi nafas baru kepada komuniti Lun Bawang untuk meningkatkan hasil tuaian beras dan biji kopi bermutu tinggi, secara tidak langsung mengangkat ekonomi masyarakat Tanah Tinggi Long Sukang ke tahap yang lebih baik. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 20 Disember. Saksikan.